Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Cik nak datang untuk sesi kaunseling ya? Ya, betul. Okey, duduk Cik, duduk. Oh, nama Cik apa ya, boleh Cik perkenalkan diri Cik? Nama saya Afika Umairah binti Anwar dan saya berasal dari Sungai Petani Kedah. Oh ya. Okey. Cik dari mana tadi? Dari Sungai Petani Kedah. Oh, okey. Dari Sungai Petani Kedah. Dan sebelum Cik datang sini, Cik pergi mana? Dari mana? Saya dari pusat tuition. Oh, okey. Jadi Cik memang betul-betul untuk menjalankan sesi kaunseling lah. Ya? Okey. Jadi yang saya boleh beritahu di sini ialah sesi kaunseling ni ialah perbincangan ataupun Encik mengadukan masalah yang dihadapi kepada saya lah. Okey, boleh Cik. Nama saya Dr. Afiqul Akmal. Okey. Boleh Cik boleh panggil saya Akmal. Boleh Cik ceritakan sedikit apa itu latar belakang keluarga Encik? Okey. Seluruh keluarga saya lahir di negeri Kedah. Saya mempunyai 5 adik-beradik yang terdiri daripada abang, 2 orang abang kembar dan 2 orang adik lelaki. Abang saya menyambung pengajian di Universiti Malaya dan seorang lagi Kolej Komuniti Sungai Petani Kedah. Adik lelaki saya pula yang seorang tu darjah 6 dan seorang lagi darjah 2. Adik saya dua-dua tu bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tamaria. Oh, okey. Jadi Encik datang untuk sesi kaunseling ni, boleh saya tanya Encik ada masalah apa ya? Tapi sebelum itu saya ingin memberi tahu Encik lah yang kita ini sesi kaunseling ni kita ada kod etika ataupun yang dipanggil kod kerahsiaan. Merujuk seperti yang akan saya cakap ini ialah perkhidmatan psikologi amat mementingkan aspek kerahsiaan. Ini bermakna segala rekod dan urusan surat menyurat yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah rahsia dan sulit. Begitu. Mengikut peraturan kaunselor, kelakuan dan tata tertib 1999 dan Akta Kaunselor 1998, Cik. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi menjamin kerahsiaan adalah seperti berikut ya. Sukarela, iaitu segala maklumat, rekod dan urusan surat menyurat yang berkaitan dengan klien yang datang secara sukarela seperti Encik lah. Encik Afika Umairah kan. Bagi mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah rahsia ya, Cik. Okey. Merujuk kes untuk perkhidmatan bimbingan dan kaunseling juga, ketua jabatan atau perujuk yang ingin merujuk kes bagi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling perlu menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam proses kerja merujuk kes bagi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling iaitu lampiran A dan maklumat tersebut termasuk surat menyurat serta dokumen yang berkaitan adalah maaf ya, Cik. Cik gelah, Cik. Tak apa, Cik. Diklasifikasikan sebagai sulit. Okey, itu yang boleh saya ceritakan sebagai kod kerahsiaan. Okey, jadi kiranya kalau contoh saya ada bocorkan Cik punya masalah kan. Contoh Cik ada masalah, saya pergi cerita dekat orang atasan ataupun saya pergi viral dekat Harian Metro ke apa. Cik boleh mengambil tindakan seperti sama terhadap saya kerana telah membocorkan kod etika ini. Jadi jangan risaunya, saya berpegang kepada kod etika saja. Jadi Cik boleh cerita apa saja masalah Cik supaya saya boleh menolong Cik ya. Okey. Jadi boleh saya tahu apa masalah Cik untuk yang Cik alami sekarang ini? Okey, firstly, saya ada masalah dalam mata pelajaran sejarah. Saya tak berapa baik dengan mata pelajaran yang membaca. Saya lebih kepada mata pelajaran yang mengira. So, disebabkan pandemik COVID-19 ni, silibus
sepatutnya sejarah kami habis sampai bab 10, tapi disebabkan pandemik kami hanya belajar di dalam kelas beberapa bab saja dan tak sempat nak habis. Jadi bila buka sekolah, cikgu macam bagi latihan je, cikgu tak mengajar pun, dan saya tak boleh nak belajar sendiri sebab saya tak boleh nak faham and hafal semua fakta sebab terlalu banyak. Lepas tu dekat rumah saya tidak mempunyai tempat yang kondusif untuk membuat ulang kaji dan terdapat beberapa gangguan seperti televisyen, bunyi yang bising dan gangguan adik-beradik saya. So saya kadang-kadang tu saya terpaksa study di lewat malam lah selepas mereka tidur semua tu. Kadang-kadang saya juga lepas waktu PKP hari tu, cikgu kan buat kelas online kan. Ya betul. Kelas online tu bagi saya agak stres tau sebab saya tak berapa faham apa yang cikgu ajar. Okey. Jadi cik ada masalah dengan saja sejarah lah. Saja lain macam mana cik menghadapi masalah yang sama juga ataupun untuk saja mata pelajaran sejarah sahaja? Mostly subjek yang macam membaca macam sejarah, ekonomi. Geografi macam tu lah. Ya. Okey. Itulah sekarang bukan cik seorang saja menghadapi perkara yang seperti cik lalui sekarang. Boleh dikatakan majoriti sekarang, tak kira pelajar ke orang bekerja ke, mengalami masalah ni lah disebabkan oleh pandemik coronavirus yang mengancam kita ni selama hampir setahun dah. Betul. Tak apalah. Jadi cik sekolah dari mana ya? Cik sekolah mana ya? Saya sekolah menengah kebangsaan Bandar Sungai Petani. Bandar Sungai Petani. Saya dari Sungai Petani juga. Saya ni berasal dari Sungai Petani juga. Saya tinggal di Aman Jaya Bukit. Tahu ya. Okey. Cik perlu nak rehat ke atau tidak? Tak apa. Teruskan saja. Cik dah makan lah tadi? Dah makan. Cik makan apa tadi? Nasi lemak. Nasi lemak je. Okey. Lepas tu tengok cik kurus. Cik mudah terhibur ya. Okey, tahu cik. Okey. Jadi tahu cik tak ada masalah punya. Saya faham cik macam tu gula cik. Okey, jadi berdasarkan masalah cik tu, saya rasa yang boleh saya bagi cadangan untuk cik ni ialah cik boleh bertanya kan kepada, walaupun guru hanya bagi latihan lah, tapi kalau cik tak tahu pelajaran sejarah tu, cik bertanya terus lah. Sama ada melalui personal chat jadi iaitu PM kepada cikgu cik, cikgu mata pelajaran cik, ataupun cik tanya dalam grup supaya rakan-rakan cik boleh bantulah. Nanti mereka boleh ajar kan. Nanti mereka boleh ajar. Jadi lagi satu, untuk saja sejarah ataupun saja membaca ni, cik banyak perlu membuat latihan. Latihan contohnya soalan objektif kan, cik buat latihan je. Saya buat soalan latihan lah. Saya kurang baca sangat, tapi bila kita buat soalan latihan ni, kita boleh ingat lah, lebih mudah untuk mengingati. Sebab contoh kalau tak logik lah buku sejarah semua ni kita nak ingat baca semua ni kan, tak logik lah. Mana ingat ni, fikir logik lah kan. Macam tu lah. Lepas tu cik boleh mencari, kita kan sekarang zaman ODL lah kan, pembelajaran online kan. Jadi cik boleh search lah di Google, tanya type apa yang berkaitan dengan Google lah. Sekarang kita zaman muda, type je semua keluar cik. Jadi cik boleh pilih lah cara mana cik boleh try satu-satu, cara mana yang paling berkesan lah. Cara mana yang paling berkesan. Macam saya bagi tadi dalam adalah 2-3 cara kan, cik pilih lah yang mana cara paling berkesan. Sekejap ya cik, saya nak pergi tandas sekejap lah. Tiba saya rasa nak tekan cik sebab cik lawak tadi sampai Okay. Sekejap ya cik. Okey. Cik tunggu dulu seminit ya. Jangan Baik. pergi mana-mana ya. Okey.
Ya cik, dah habis. Okey, boleh kita teruskan soalan? Kita boleh teruskan sesi kaunseling kita, boleh ya? Okey. Jadi sekarang cik berumur berapa tahun cik? Saya 16 Oh, tahun. 16 tahun. Kira tahun depan cik akan ambil peperiksaan SPM lah. Oh, patut cik sangat tengok macam nervous lah. Sebab tu cik sanggup datang untuk sesi kaunseling lah. Selalu jarang lah budak-budak seperti cik yang berumur 16 tahun untuk datang sesi kaunseling. Mereka lebih berminat untuk bermain Mobile Legends, Bang dan PUBG. Tapi cik kan bagus lah. Jadi cik ada masalah apa lagi? Masalah berkaitan pelajaran. Oh, jadi cik rasa susah untuk sejarah lah cik. Ya, tambah-tambah kan SPM kita kena lulus SPM dengan sejarah kan. Ya, So, betul. Saya nak improve saya punya markah untuk jadi yang lebih baik dah. Oh. Sebelum ni saya just dapat lulus atas pagar je. Oh, lulus terpagar je. Oh, lulus dia. Okey. Tak apa cik, jangan risau. Masih sempat lagi untuk kita mengimprovekan diri kita. Cik ada masa yang berbaki setahun. Jadi saya pun dulu masa saya tampak bayar cik, sejarah saya rasanya fail kot. Tapi bila kita ni boleh lah, alhamdulillah lah. Lagi satu cara cik boleh pergi ke tuition. Walaupun sekarang ODL tak ada sekolah lah, tapi tuition masih dibuka sebab biasalah dia seperti bisnes. Tuition ni macam bisnes juga. Mereka pun nak buat duit juga. Jadi cik boleh pergi ke tuition, ambil kelas tuition untuk kelas sejarah atau geografi kan. Lepas tu bila kita bertanya kepada cikgu sekolah kita, kita pun bila balik lepas tuition kita boleh tanya juga cikgu tuition kita. Mereka mesti balahnya, mereka akan balahnya. Mereka mana boleh tak balah kan cik kan. Sebab kita ada bayar mereka lah cik. Jadi macam tu lah. Cik ada apa-apa lagi nak cakap cik? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey. Dia bila kalau cik ikut apa yang saya cakap ni, ikut cara saya untuk menyelesaikan, pergi tuition, tanya cikgu, pergi ke kelas, tanya guru WhatsApp, tanya kawan-kawan, insya-Allah lah cik boleh, orang kata boleh lah main ni, boleh faham lah, boleh sejarah tu daripada gagal boleh dapat B lah paling kurang kan. Cik macam cik boleh pilih lah, cik try satu tengok cara mana yang berkesan kan. Cik boleh pilih lah yang mana pun. Sekejap ya cik. Boleh. Jadi bila cik buat perkara tu, cik boleh rasa lah kalau cik ikut. Sebab selalunya cara ini membantu lah cik berdasarkan orang yang datang kan untuk sesi kaunseling yang macam masalah lebih kurang cik ataupun pelajar-pelajar PTA ataupun ITPTS yang datang ni. Saya bagi penerangan sikit yang berdasarkan pengalaman dan orang-orang lain kan yang saya telah berpengalaman ni. InsyaAllah lah boleh jalan dengan lancarnya lah. Cik tak ni lah, tapi jangan risau lah cik. Nanti cik boleh datang lagi sesi kaunseling ni. Saya sentiasa ada cik, just call atau WhatsApp saja, jangan risau. Saya sentiasa ada. Tapi sebelum datang tu bagi tahu dulu lah, takut saya outstation pula kan, pergi Germany ke London ke kan. Baik. Tapi jangan risaunya. Saya akan membimbing cik daripada awal sampai cik berjaya lah cik. Terima kasih. Okey. Oh cik sekarang belajar ODL, cik tahu ODL tu apa cik? Belajar online. Cik tahulah kan. Okey. Belajar online dah berapa lama dah cik? Lepas PKP tu belajar online. PKP bulan 3 cik? Betul. Lama tu, sampai sekarang lah. Lepas tu buka sekolah tak dah. Lepas tu cuti sekolah pun dia start balik dah. Bulan 11 hari tu
Oh, dia buka sekolah lah. Oh, buka bulan sekolah, buka sekolah. Buka sekolah bulan 6. Lepas tu cuti bulan 11 Oh, kan. okey. Kan belajar di sekolah face to face hanya sekejap je lah, dalam 4 bulan je lah kan. Dia bagi saya lah pembelajaran depan-depan ni lagi senang kan cik kan, daripada online ni kan. Betul. Tapi orang kata sekarang ni vaksin dah ada lah cik, bulan 2 ni, bulan 1 ni nanti kita boleh face to face boleh macam biasa lah kan cik, boleh pergi sekolah bersemangat lagi cik kan. Itulah harap-harap tak ada lah PKP. Tapi tak tahulah, kemarin dulu berita baru masuk kata ada cara penularan wabak yang baru punya coronavirus. Dia lebih merebak, lebih laju. Macam Malaysia tak sampai lagi, macam negara apa tau, saya dah tengok dah sampai dah. Ada orang kata vaksin pun tak boleh lawan tu. Dengan cara pencegahan vaksin yang corona baru punya ni kan. Dia punya power lagi tu. Tapi tak tahulah, kita berdoa je kecil kan. Dan kita tunggu je lah, kita berdoa, kita berusaha lah macam mencari jalan penyelesaian kan. Kes kat Malaysia pun sekarang ni tiap-tiap hari 4 angka. Oh, tiap-tiap hari 2000. Oh, pening je. Oh, macam ni takut kita cik duduk rumah lah. Itulah. Dah lah kena belajar online kan, tak faham lah. Lepas tu kita nak fikir pasal virus lagi, kita tak nampak. Kalau kita nampak tak senang kan. Itu dengan tak semua orang ada rangkaian internet ya, kan. Betul, itu paling penting cik. Itu banyak ada orang tak ada internet sampai dia orang sanggup. Tak tahu lah, ada sampai mati lah. Pening macam ni. Tapi tak apalah, kita bersama-sama menghadapi kan. Cik terhibur. Okay, tak apa. Jadi cik happy macam ni tak apa, cik takut jadi orang je stres bunuh diri. Pening lah, itu lagi pening kan. Okey. Bagus. Cik ada apa-apa masalah lagi? Saja apa lagi yang problem ke apa ke? Tak adalah. Saya cuma ada masalah dengan sekolah pasal pelajaran tu. Oh, pelajaran je lah. Okay. Tak apalah cik, sempat lagi tu. Saya dulu percubaan SPM. Saya gagal 2 subjek tau. Itu subjek bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Tapi bila saya SPM, saya push kan. Boleh lah saya lulus lah bahasa Arab dengan BI juga. Asal fail, saya balance 2 bulan je atau sebulan je. Tapi cik, masa lagi setahun lagi, masa panjang lagi cik. Masuk cik jangan risau lah, cik berusaha lah hari-hari kan. Bila stres kita rehat-rehat, main game ke apa. Jangan push otak sangat cik. Takut jadi stres, bunuh diri ke apa kan. Macam dia masuk hari metro apa semua tu. Okay, saya ada satu soalan. Ya, tanya cik, tak ada masalah cik. Tanya 10 soalan apa boleh cik. Saya ada je di sini cik, tak lari mana pun. Okay. Macam selalunya kan student buat pasir punya soalan kan. Ya. Tapi macam batch saya tak ada pasir punya soalan sebab kami kan syllabus baru. So apa cadangan cik, macam mana nak buat soalan? Oh, cik boleh ambil juga soalan buku-buku terlepas tu sebab dia topi-topi dalam tu sama aja. Macam sejarah tu cik buat je satu soalan tahun lepas yang pasirnya, lepas tu cik buat lagi soalan yang untuk cik punya untuk tahun ni punya. Macam cik batch tahun ni kan, cik buat soalan tu dengan soalan tahun lepas kan, dua-dua kita buat lah, kita combo sekali lah cik kan. Jadi itu lebih padu lah orang kata kan. Benda selalunya walaupun cara dia berubah, tapi dia punya dalam topik dia tetap sama saja cik. Cuma jalan cara dia. Kata dulu dia bagi 5 soalan, sekarang dia bagi 3 soalan macam tu lah. Tapi dalam tu sama aja. Selalu sesi kaunseling ni berjalan selama 20 hingga 30 minit lah cik. Untuk mengatakan cik lah. Sekarang kita telah berjalan dalam lebih kurang 20 minit. Cik datang nak apa tadi? Mai datang kat pusat pejabat untuk siklus ni saya ni. Saya kan daripada pusat tuition, so saya naik motor. Cik ada motor, ada lesen lah? Ada? Ada. Dahsyat cik tu.
Okey lah, ada lesen. Jangan tak ada lesen nanti kena saman. Mata putih saja kena bayar ke polis. Pandai je buat lawak. Oh, okey. Tapi benar sih 300 kena sama no. Itu baru kalau tak ada lesen. Kalau cermin tu dah 600 paling palau mang kulim kita cik kena tak kata kena mang kulim. Mesti kena. Mesti kena lah perut besar tu kan. Mang kulim kan. Dia ke. Betul. Cik betul. Bahaya lah cik tak pakai mic kita dua-dua tu. Betul. Tadi dah cek suruh lah. Betul. Okey. Cik ada apa-apa lagi sebelum saya menamatkan sesi kaunseling ini? Saya cuma nak ucapkan terima kasih sebab sudi mendengar masalah saya. Tak ada. Itu memang tugas saya. Saya menolong orang-orang yang datang untuk sesi kaunseling kan. Okey. Sekian. Terima kasih lah Cik dengan risau masalah ni walaupun ini kan. Tapi kalau contohnya saya nak bagi tahu Cik lah kan ni sekadar orang kata pengetahuan lah okay. Kalau contohnya Cik ni ada masalah macam besar-besar kan, contoh nak sampai bunuh diri kan, saya terpaksa akan meminta untuk nasihat orang atasan jugalah ni sebab ini melibatkan nyawa kan. Tapi kalau ini perkara macam ni dia akan sebar saja antara kita dua saja Cik. Okay. Jadi tak ada apa lah Cik. Okey, terima kasih Cik. Cik ingatlah nasihat ataupun yang langkah-langkah saya bagi tu kan. Terima kasih Cik. Terima kasih. Nanti datang lagi Cik. Mesti. Saya call kau pasal kali-kali ya Cik. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.